Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam video edisi kedua bagi pecahan tahun 3. Okey, subtopik yang pertama untuk kali ini adalah bagaimana kita menukarkan pecahan per 100 kepada nombor per puluhan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pecahan per 100? Okey, kita lihat di sini. Cikgu bagi contoh 3/100. Maksudnya situ pecahan per 100, nombor pada penyebut ataupun nombor pada bawah pecahan ini mestilah nombor 100. Okey, macam mana kita ingin tukarkan nombor ini kepada nombor perpuluhan? Okey, jika pada video tahun 2 kita menukarkan pecahan per 10 kepada nombor perpuluhan, maksudnya 10. Jadi kita ombak ke kiri sekali. Okay, kali ini kita menggunakan kaedah yang sama, ombak ke kiri juga, tetapi ombak kali ini ombaknya 2 kali. Kenapa 2? Sebab terdapat 2 bilangan sifarnya. Kalau yang per 10 hanya 1 sahaja sifar, jadi 1 kali ombak. Jadi kalau 2 sifar, maknanya kita kena buat 2 kali ombak. Okey, contohnya 3/100. Kita letakkan titik ni di belakang 3. Letakkan titik titik perpuluhan itu, dan kita gerakkan ke kiri ke sebelah sana sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi titik sudah berpindah di sini. Jadi ombak yang kosong ini kita letakkan sifar, dan ombak yang nombor tiada nombor kan di depan titik, wajib mesti ada nombor. Jadi kita perlu tambahkan sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan sifar 3. Okey, kita pergi contoh yang kedua. Okey, ini adalah contoh yang kedua, 13/100. Kita ingin tukarkan nombor ini kepada nombor perpuluhan dengan menggunakan kaedah ombak 2 kali ke kiri. Okey. Pertama kita letakkan titiknya di belakang, kita ombak sebanyak 2 kali ke kiri kamu. Okey, 1, 2. Titik berada di sini. Di belakang kita padam. Okey, jadi yang ini tiada ombak kosong. Jadi tidak perlu tambah sifar di belakang titik. Kita hanya perlu tambah sifar di depan titik. Jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 1, 3. Okey, seterusnya kita sambung untuk subtopik yang kedua. Untuk subtopik kedua, kita akan belajar macam mana kita menukarkan pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar. Dan selepas itu kita akan tukarkan balik pecahan tak wajar kepada pecahan bercampur. Okey, pertama kita belajar dulu macam mana menukarkan pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, contoh
Itu contoh yang mudah dahulu. Okey, ini adalah pecahan bercampur. 1/1/3. Kita ingin menukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, kita gunakan operasi darab tambah. Darab di atas kita tambah. Okey, jadi kita darab sama-sama. 3 kita darabkan dengan 1, dapatlah 3. Lepas tu kita tambahkan dengan 1, dapatlah 4. Perkan dengan 3. Jadi kita telah menukar pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, contoh yang kedua lagi. 1/2/5. Okey, kita ingin tukar pecahan bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Sama juga macam soalan yang pertama, kita gunakan operasi darab tambah. Darab tambah. Bawah darab, atas tambah. 5 kita darabkan dengan 1 adalah 5. Kita tambahkan dengan 2 adalah 7. Jadi 7/5. Okey, maknanya di sini macam mana kita mau tukarkan pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar, kita hanya perlu membuat operasi darab tambah. Bawah didarab, atas ditambah. Okey, seterusnya kita ingin menukarkan pecahan tak wajar kepada pecahan bercampur. Okey, bagi contoh 1, 9/7. Okey, 9/7 kita ingin tukarkan kepada pecahan bercampur. Ini adalah pecahan tak wajar, kita ingin tukarkan kepada pecahan bercampur. Okey, kalau tadi kita menggunakan operasi darab tambah, yang kali ini untuk daripada pecahan tak wajar kepada pecahan bercampur, kita perlu menggunakan operasi bahagi. Okey, kita bahagi. Sini 9, sini 7. 7 darab berapa dapat 9? 1, 7. Bakinya adalah 2. Okey, ni. Kita bahagi. Bagi ada 2. Jadi cara tulisnya senang sahaja. Yang di atas ni adalah nombor bulat 1. Yang di bawah baki ni adalah nombor di atas, perkan dengan 7. Maknanya 9/7 kita tukarkan kepada pecahan tak wajar, dia akan jadi, kita akan tukarkan kepada pecahan bercampur, dia akan jadi 1/2/7. Okey, contoh yang kedua. Kita bagilah contoh 8/5. Okey, ini adalah pecahan tak wajar. Kita ingin tukarkan kepada pecahan bercampur. Buat operasi bahagi. Dalamnya 8, luarnya 5. 5 darab berapa dapat 8? Tiada, darabkan dengan 1, 5. Tolak akan baki, dapat 3. Jadi cara tulis pecahan bercampur itu, nombor yang di atas bumbung ni, bumbung bahagi ni adalah 1, nombor bakinya adalah di atas, dan perkan dengan 5. Dapatlah jawapan 1/3/5. Maknanya di sini kita menggunakan operasi bahagi. Okey, perkongsian seterusnya daripada teknik yang tadi, kaedah yang tadi. Selain itu kita boleh juga menukarkan pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar dengan berpandukan gambar raja. Okey, contoh gambar raja. Okey, di sini bagi gambar raja, ini satu bahagian, maksudnya satu pekat pecahan. Semua bahagian kita lorek. Jadi bila semua bahagian lorek, dia akan membawa kepada 1. 1 ni adalah mewakili kad pecahan sekiranya kita lorekkan semua. Okey. Yang kedua, kad yang kedua.
hanya ada satu sahaja yang berlorek, jadi yang diwakili adalah 1/3. Okey, jadi yang ini 1/3. Jadi keseluruhan ini lukisan membawa kepada 1/3. Maksudnya dia punya pecahan bercampurnya adalah 1/3. Okey, macam mana berpandukan gambar raja ini kita ingin tukar kepada pecahan tak wajar? Mudah sahaja. Okey, untuk yang bahagian bawahnya senang sahaja, kita tengok satu kad ini berapa bahagian sahaja kita bahagi. Yang ini 3 kan, ini pun 3. Jadi di bawahnya tu adalah 3. Okey, di atasnya senang sahaja kita kira berapa yang berlorek. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kita tukar sudah daripada pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar. Sama juga bila kita ingin tukarkan pecahan tidak wajar kepada pecahan bercampur. Okey, kalau kita tengok di sini, kita akan dapat membina 4/3. Ini adalah pecahan tak wajar. Okey, kita ingin tukarkan kepada pecahan bercampur. Mudah sahaja, kita lihat gambar raja. Apa gambar raja yang penuh kita lorek, itu membawa kepada 1. Okey, jadi kita lihat di sini hanya 1 sahaja, jadi 1/3. Okey, jadi ada 2 kaedah di situ, sama ada dari menggunakan lukisan ataupun menggunakan darab tambah bahagi. Okey, topik yang terakhir untuk edisi kedua bagi tahun 3 bagi topik pecahan adalah macam mana kita ingin permudahkan sesuatu pecahan. Okey, contohnya 6 perkan dengan 9. Kita boleh permudahkan. Okey, syarat yang pertama, kedua-dua nombor ini terdapat dalam sifir yang sama. Jadi bila kita lihat 6 dengan 9 ni ada dalam sifir 3. Maknanya kita bahagikan dengan 3. Ini pun kita bahagikan dengan 3. Jadi bila kita permudahkan mereka, dia akan dapat 2/3. Ini maksud permudahkan. Kita kena permudahkan jawapan kepada bentuk yang paling mudah. Okey, jadi kalau 2/3 tidak boleh sudah dipermudahkan. Jadi inilah jawapannya. Okey, ini salah satu kemahiran yang murid perlu kuasai dari awal lagi untuk memudahkan mereka bila menjawab topik pecahan pada tahun 4, tahun 5 dengan tahun 6. Okey, contoh yang kedua. 4/8. Okey, 4/8 ni dua-dua berada dalam sifir yang sama, iaitu sifir 4. Jadi kita kena bahagikan dengan 4. Ini pun bahagikan dengan 4. Jadi dia akan dapat 4 bahagi 4 sama dengan 1. 8 bahagi 4 sama dengan 2. Jadi bila kita menukarkan 4/8, akan dapatlah dia 1/2. Okey, ini selepas kita permudahkan. Baiklah, okey, setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu untuk edisi kedua bagi pecahan tahun 3. Okey, terdapat lagi satu video edisi yang ketiga untuk pecahan tahun 3, okey, yang berkaitan dengan tambah dan tolak pecahan wajar. Okey, jangan lupa subscribe cikgu punya channel, tekan like di bawah, dan sekiranya ada komen
boleh tulis di ruangan komen. Jangan lupa subscribe, like dan komen.